Tapi dalam satu hadis Nabi pernah pesan kepada Ibnu Abbas, "Man aradal hajj falyata'ajjal." Siapa yang dah ada niat nak pergi haji, percepatkan urusan. Ni hadis Abu Daud. Jadi kalau kita dah rasa tengok salam Baitullah rasa semangat, perlu usaha. Jangan kata tak apalah biar dulu. Jangan, terus usahakan. Macam mana cara usaha? Sekarang kita berada dalam segmen Al-Bayan yang pertama. Seperti mana kita sebut tadi, dia ini adalah orang yang saya cemburi, beliau tak boleh panggil dia. Datuk Ustaz Badli Shah. Assalamualaikum Ustaz. Apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih mengundang. Sebelum kita mula saya nak salam cium tangan sikit. Jangan. Allah salam Muhammad. Ambil berkat sikit. Ambil berkat. Baik Ustaz. Seperti mana yang kita tahu? Ya. Ustaz biasa pergi buat haji dan sebagainya. Katanya tahun ni pun sebenarnya diundang. Ya. Kalaulah kita kata dalam situasi haji ni, apa yang paling tak dapat dilupakan? Kenangan yang paling manis? Silakan Ustaz. Masya Allah. Haji ni, dia berbeza dengan umrah. Sebab itu kalau kita pergi ke Mekah, yang paling kita rindukan momen haji. Walaupun pergi umrah banyak kali, haji itu indah. Ya. Terutama semasa manasik di Masyair lah. Kita pergerakan hari tarwiyah nak pergi ke Arafah, malam tu kita tidur di situ. Kemudian kita pergi nak pergi mengutip batu Musdalifah. Benar. Kenangan tu tak dapat lagi. Bahkan ketika hari Arafah wukuf tu, satu momen yang begitu indah. Menyaksikan matahari tenggelam, kita berdoa. Sebab itu segala-gala tentang haji indah. Dan keadaan orang berdoa waktu Arafah tu. Macam-macam Dan tu saya ada duduk sebelah satu orang ni, dia doa menangis-nangis. Sampai saya pun menangis sebab dia menangis tu. Ya. Kerana kesungguhan. Orang pergi umrah 40 kali pun takkan sama pergi haji sekali. Benar Ustaz. Indah haji ni. Okey. Memandangkan indahnya haji, perkataan terakhir Datuk. Jadi kita nak tanya sedikit sebanyak soalan kita hari ni lah. Ya. Haji muda versus haji pencen. Siapa yang sepatutnya pergi dulu ni? Semalam kita ada dengar satu orang kata, saya umur 80 tahun Ustaz, baru nak pergi haji. Jadi bagaimana persepsi yang sebegini Ustaz? Saya melihat begini Ustaz Arif. Kalau macam haji sekarang lah, elok muda. Elok muda Elok muda. Sebab dah tak serupa dulu lah. Dulu ingat pergerakan kita antara maktab ataupun penginapan dengan tempat ibadat itu tak jauh. Sekarang ni main kilometer lah sekarang ni, dipahamkan. Jadi memang memerlukan kudrat. Benar. Apatah lagi kerja-kerja haji, hatta umrah pun kalau orang perasan, kita jalan kaki umrah 7 kilometer. Sama kita perasan, tawaf. Kalau kita campur tawaf tu 350 meter, darab 7 pusingan, itu saja dah 3.5 kilometer. Kita berjalan tawaf saja. Belum sa'i lagi. Sa'i itu 450 meter, 7 pusingan, itu saja dah 3.1 kilometer. Jadi sebenarnya, umrah pakai tenaga, apatah lagi haji. Benar. Haji ni orang pernah buat kiraan, total kita jalan kaki, total 49 kilometer. 49 Mana kilometer. tawaf tadi dah 3.5 kilometer. Sa'i saja dah 3.15 kilometer. Kalau kita jamarat lagi, kalau duduk di Muasir, jauh sikit. nak pergi tempat melontar tu saja antara 5 hingga 7 kilometer, satu perjalanan. Balik. Dan kita melontar 3 hari. Jarak antara satu jamrah dengan satu jamrah itu ratus-ratus meter juga. Tapi kita tak perasan bawa orang ramai. Itu yang seronok tu. Dan sayang, seribu kali sayang, saya pun tak sempat nak kira. Ustaz Badli Shah ni dia memang orang yang teknikal. Sampai keseluruhan perjalanan itu dikira. Banyak sebenarnya kita bergerak. Kita itu tak campur pergi beli ayam goreng, beli nasi Arab, pergi beli minyak atar, tak campur. Tak campur lagi Ustaz. Sebab tu kudrat kaki sangat mustahak. Maka orang muda kita pesan, kalau ada rezeki pergilah. Ya, betul. Ini pesan betul-betul ni. Bukan tak boleh pergi dah pencen, lansia ni lanjut usia. Boleh tetapi saya ingat Ustaz sebut perkataan yang tidak baik tadi. Lansia. Okay. Lanjut usia. Lanjut usia. Kan pencen kan dia marah pula. Iyalah. Jadi orang lama ni bukan tak boleh, kudrat memerlukan. Benar. Apatah lagi di kawasan melontar, kursi roda tak boleh masuk. Jadi kita dah tak dapat nak melontar sebab dia tak nak jam, stampede nanti dia mana yang boleh jalan kaki saja dia bagi. Lagi dia langgar pula kaki orang lain. Sebab dia akan stop, belakang akan stampede, akan langgar ramai-ramai. Sebab itu elok pergi muda lah. Elok pergi muda. Bukan kita kata orang pencen ni takkan sihat, orang muda mesti sihat. Tapi umumnya fizikal lebih baik masa muda. Baik Ustaz, itu dia. Umumnya fizikal lebih baik pada waktu muda. Baik Ustaz, satu lagi persepsi. Apabila kita tengok orang kata waktu muda nak pergi tapi fulus tak ada. Waktu tua je ada duit. Jadi macam mana pula kita nak memberitahu dan educate semua penonton kita untuk prepare yourself untuk buat haji pada waktu muda?
Ya, kita setuju antara faktor orang muda tak nak pergi haji adalah kos. Hmm. Kos haji sekarang dah melonjak 139%. Masya Dulu tahun 2020 BC ni before COVID lah. Sebelum COVID, kos haji ni kita kira muassasah. Muassasah dia charge untuk di masyair saja RM1,034 per jemaah. Lebih kurang 1,000 lebih duit kita. Tapi lepas sebelum COVID, dia charge RM5,433 untuk di masyair saja. Tak cerita yang kita duduk 30 hari ni. Jadi kos memang meningkat. Orang-orang muda tak dapat nak kumpul sebanyak itu. Yalah. Tetapi sebenarnya di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Sebenarnya banyak cara kita boleh menunaikan haji ini. Tapi lah segmen kita ni tak dapat nak cerita semua. Yalah. Doa pada Allah, Allah boleh izinkan. Macam-macam cara sebenarnya. Selain daripada kita menunggu peluang, tunggu kota dan sebagainya lagi. InsyaAllah ada jalan lah. Ya Ustaz, biasalah kita kata nak 1000 daya, tak nak 1000 dalih kan. Ya. Dah semestinya kita mesti ada usaha untuk kita tanamkan pada diri kita supaya kita dapat pergi pada usia. InsyaAllah. Ustaz, walaupun saya nampak agak berusia, tapi sebenarnya saya dah laksanakan haji. Alhamdulillah. Saya pun bersyukur sebab tak disangka-sangka. Dan memang saya tengok apa yang Ustaz sebut tu benar. Orang-orang yang sedikit ada kesusahan untuk berjalan dan sebagainya, mereka bersusah payah sedikit untuk melaksanakan orang haji. muda kalau pergi, selain pada dapat buat haji, dia dapat tambah ibadah. Apa dia? Tolong orang. Tolong tolak ni, dapat pahala. Itu saya nak bagi tu. Saya yang tolak dia. Sebab tu kalau tabung haji, dalam bilik penginapan maktab, dia mesti pairingkan dengan orang muda. Supaya boleh tolong, turun lift. Banyak pahala kita. Makcik-makcik sesat, kita bantu bawa balik maktab. Jadi sebenarnya orang muda untung kalau pergi. Benar Ustaz. Itulah dia. Sikit sebanyak berkenaan dengan haji muda versus haji pencen. Ataupun perkataan baru yang kita sama-sama belajar ini. Apa dia tadi Ustaz? Lansia. Lanjut usia. Bukan perkataan yang tidak baik tuan-tuan. Hati-hati jangan sebut. Tidak tentu pasal. Baik Ustaz, kita nak sambung lagi selepas ini. Baik. Kita nak rehat seketika. Oh okey. Baik Ustaz. Ya. Dia bagi tahu kat dalam, tanya lagi. Ustaz Badlisha ni orangnya hebat, teruskan tanya soalan. Baik, teruskan dengan soalan. Okey Ustaz. Ada tak usia ataupun, okey, bila kita nak kata usia muda kan, ada tak spesifik pada usia berapa ke berapa? Macam kita dalam beberapa perkara seperti lesen kereta ada usia dia. Jadi kalaulah boleh disarankan umur berapa, dan kalau yang paling lambat pun ataupun kita kata lanjut usia tadi, saya takut nak sebut tu, berapa usia yang kalau ada spesifik dalam agama ini? Tidak ada sebarang had batasan umur. Sebab kalau ikut sunnah pun Nabi selepas daripada umur 40 ke atas baru dia menunaikan umrah, menunaikan haji. Tetapi dalam satu hadis Nabi pernah pesan kepada Ibn Abbas, man aradal hajj falyata'ajjal. Siapa yang dah ada niat nak pergi haji, percepatkan urusan. Ini hadis Abu Daud. Jadi kalau kita dah rasa tengok salam Baitullah, rasa semangat, perlu usaha. Jangan kata, tak apalah, biar dulu. Jangan, terus usahakan. Macam mana cara usaha? Menyimpan tabung haji, cukupkan duit. InsyaAllah kota tu dapat, berbaik dengan orang tertentu dari segi nak. Macam orang Kementerian Kesihatan, dia boleh bertugas tabung haji. Sambil-sambil. Orang media, dia boleh bertugas tabung haji. Jadi benda-benda macam tu, atas usaha kita. Mesti ta'ajjal, kau mesti usaha. Sebab, saya ulang sekali lagi, orang muda kena pergi sementara muda, kalau ada rezeki insyaAllah, sebab kesihatan tu mahal. Kalau kita dah umur meningkat, kesihatan banyak. Tabung haji buat laporan, punca utama kematian jemaah kita di sana, jantung 44%. Jantung. Yang kedua, masalah paru-paru 32%. Masalah yang ketiga, masalah jangkitan kuman 5%. Sebab tu kena cocok banyak. Jadi kalau orang muda, insya-Allah, bukan kita kata tak mati. Bukanlah kata pasti bukan kan. pasti, tapi dia jauh kurang risiko berbanding kita yang dah berumur. Sekarang ni pula nak kena ada sihat, kena balik ke check up dan sebagainya lagi. Jadi kalau dapat, usahakan. Bagaimana cara usaha ni kena buat topik lain lah. Macam cara sebenarnya. Kita sebenarnya memang kalau boleh nak sambung Ustaz Badlisha je untuk 15 hari yang berbaki ni. Tapi memandangkan ustaz-ustaz lain dah confirm. Kalau tak, kita memang, saya sebenarnya memang suka, peminat, fan of you, a big fan of you. Baik Ustaz. Seterusnya adalah berkenaan dengan inisiatif. Kita sebut macam-macam inisiatif. Macam Ustaz sebut tadi adalah satu inisiatif yang baik. Kalau pekerja-pekerja kerajaan KKM ambil peluang untuk jadi petugas dan sebagainya. Adakah penting juga Ustaz tentang ilmu? Dia tahu ke tak memang dalam agama ni ada bahagian apabila orang muda tu buat satu kebaikan, kelebihan dia besar. Memang ada. Jadi adakah penting mereka mengetahui akan ilmu-ilmu seperti ini? Saya setuju. Sebab itu juga kadang kita tengok kenapa orang muda yang ada kemampuan, jutawan-jutawan dalam TikTok, dia tak pergi haji. Kadang kita tengok dia takut nak maintain kehajiannya itu.
Sebab dia kata nanti Oh. balik kan masih lagi lara, nano dan macam-macam. Macam saya ke Ustaz sebut tu? Oh ini warak, Oh, saya Masya warak, Allah, luar biasa alhamdulillah. sekali ni. Kalau Timbalan Mufti kata saya warak, kita dapat satu pengiktirafan malam ni. Gurau saja. Minta maaf. Jadi kadang orang muda dia kena ingat, kalau you dah ada title haji, kena jaga. Tak bolehlah huha lagi dah. Jadi itu yang kita risau. Jadi pro dan kontranya ada. Bukan orang muda ni tak bagus pergi haji. Tak bagusnya adalah bila dia balik, dia masih kekal perangai huha dia. Itu kita kena nasihatkan. Haji ni kemuncak rukun Islam. Artinya kalau kita dah buat haji, kita dah terbaik dah. Ya, Ustaz. Baik. Kita ada waktu untuk Ustaz lagi. Jangan risau. Kita akan rehat seketika. Kita akan kembali selepas ini insya-Allah dalam Salam Baitullah. Jangan ke mana-mana. Jumpa anda selepas ini. Baik, kita nak sambung lagi dalam segmen Al-Bayan bersama dengan idola saya, Datuk Ustaz Badli Shah. Baik Ustaz. Kita sambung lagi cerita tadi. Mungkin tadi tak habis dengan baik. Jadi kita nak tahu pula kali ni soalan yang lebih kurang sama. Bagaimana kita nak create ataupun bagaimana nak bina mentality orang muda supaya masih pada usia muda ni masih nak pergi juga pada hajj untuk melakukan haji. Baik, terima kasih. Kita nak kongsikan pada orang muda. Jangan bagi alasan Allah duit tak cukup ke ataupun masalah mana lepas orang ramai baris. Sebenarnya di mana ada kemanuan di situ ada jalan. Betul. Pertama kalau kita nak pergi buat haji masa muda-muda, ni cadangan kita. Cadangan. Pertama sekali kerja di Saudi. Kerja di Saudi. Tak pernah terfikir. Jadi jururawat, kerja menara panjat-panjat kalau orang ni. Kerja pembersihan tu yang nolak mop tu contoh lah. Banyak pahala dia. Jadi itu salah satu cara. Kita hanya cadang. Yang kedua, kita boleh menyertai badan-badan tertentu yang bertugas haji. Contohnya Kementerian Kesihatan, dia ada hantar pasukan perubatan. Tentera dia ada hantar untuk tabung haji juga. Itu juga polis pun ada. Ada beberapa agensi kerajaan yang terlibat yang memerlukan kepada kekuatan orang-orang tertentu untuk bantu. Jadi kita boleh volunteer. Betul. Dan kita tahu juga Ustaz, kadang-kadang beberapa agensi kerajaan ataupun agensi-agensi yang JLC kan, dia memang ada kota dia. Ada. Jadi rebut kota itu sebelum ianya habis. Ni media ni semua yang pegang kamera yang apa ni. Ni semua tunggu giliran semua. Semua ada ni. Tahun depan dia orang pula di Mekah pula, daripada Mekah. Jadi sentiasa ada cara kita nak pergi. Ataupun masuk pertandingan tilawah Quran kebangsaan antarabangsa. Johan dapat pergi haji. Jadi jadikan semangat. Kalau sedap bacaan, kalau tak sedap tak payah. Kalau macam saya ni tak lepas kot. Mula intro tu nampak sedap. Kemudian ataupun orang yang jadi ada kota perkhidmat agama ada. Kota perkhidmat agama. Dia contoh imam, hilal, ada kerajaan negeri hantar. Kadang-kadang menerusi kedutaan Arab Saudi, dia ada khas tetamu kerajaan Arab Saudi. Benda-benda ni tapi kena ada jasa lah baru boleh masuk dalam kota itu. Ataupun kita, ni yang paling mudah orang muda, cari jodoh yang dia akan giliran bakal haji. Jadi sebab kalau buat rayuan mengiringi pasangan cepat. Contoh isteri kita, dia dapat, dia tak boleh pergi seorang. Jadi kita pun masa ta'aruf tu kena tanyalah. Haji bila? Tahun depan. Kita nikah selalu. Itu cara lah, bukan gurau-gurau. Tapi ini sebahagian. Benda tu penting. Sebahagian daripada cara untuk kita nak merealisasikan impian kita untuk menunaikan haji masa muda. Dia haji ni soal about taktik sebenarnya, strategi. Ilmu tu dalam 30%, 40%. Yang lain tu adalah kesihatan kita punya strategi, macam mana itu. Jadi insya-Allah moga-moga adalah idea kepada penonton kita. Betul Ustaz. Dan saya pun nak kongsi juga sikit Ustaz. Biasa masa kita di sekolah pondok dulu. Selalu dia kata tentang 7 golongan yang diberi naungan. Banyak dalam hadis-hadis disebut rijal kan. Wa rajulun qalbuhu mu'allakum bil masajid, antaranya seorang orang lelaki yang muda, dia sentiasa kalau tak pergi masjid ni tak tenang hati dia. Itu kalau kita dapat that level, insya-Allah perjalanan ke haji ni memang kita benar-benar akan cari usaha, cari inisiatif dan sebagainya. Betul. Itu sedikit sebanyaklah yang nak bandingkan ilmu Ustaz saya besar ni sajalah. Jadi Ustaz, selain daripada tu macam harapan. Maksudnya ada tak Ustaz, macam kita tahu Ustaz juga terlibat dengan mungkin juga ahli jawatan kuasa kerajaan negeri dalam mufti, bidang pejabat mufti dan sebagainya. Jadi bagaimana inisiatif yang dibawa oleh kerajaan negeri ataupun di bawah pejabat mufti sendiri? Baik, dia pihak pemerintah sama ada persekutuan maupun negeri sentiasa menyokong orang-orang yang nak pergi menunaikan haji ni. Bahkan ada setengah negeri memberi imbuhan tambahan pula.
Maknanya Bagi kepada duit yang lagi? penerima bagi pula duit poket lagi. Masya Supaya mereka Allah. ni doakan keberkatan untuk rezeki negeri lebih tambah maju, makmur. Jadi dari segi pihak pemerintah, segala daya dan dana telah pun disediakan. Tetapi kita pula sebagai rakyat, sebagai umat Islam, kita kena ada strategi juga. Macam mana nak pergi haji ni. Betul. Kalau kita nunggu berbaris, kita nunggulah. Mhm. Tapi kalau kita dah ada, macam kita bincang tadi, kerja Betul, di betul, sana betul, apa betul, semua, betul. InsyaAllah kita boleh pergi haji dalam waktu yang dekat. Tapi yang penting, jangan ambil hak orang lain, jangan menipu, Itu kita nak jangan tanya guna juga duit tu. haram, tak boleh lah. Itu antara soalan-soalan yang banyak orang tanya. Dia kata, kalau saya ada duit yang banyak, tapi dulu saya dah bertaubat dah sekarang ni Ustaz. Dulu saya ada terlibat sikit dengan perkara mushtabihat. Tapi syubhah kan. Jadi duit-duit tu saya nak gunakan untuk haji kerana saya nak, kita kata, cuci pitih. Tak boleh. Allah boleh? itu baik, Allah itu suci, dia hanya terima yang baik, yang suci saja. Dia tak boleh. Dia. Tak boleh. Benda yang baik mesti bermula daripada benda yang baik. Duit yang tak bagus ni buat benda lain. Betul. Buat jambatan ke, betulkan jalan di kampung-kampung apa. Jangan buat benda yang melibatkan rukun Islam. Benar. Jangan melibatkan zakat, sedekah. Jangan. Allah tak terima benda yang suci. Jadi kita mesti daripada benda yang elok saja. Baik Ustaz. Yang terakhir sekali kita nak tanya sebelum kita habis ni. Kalaulah ada orang dia berpendapat, dia kata haji waktu muda ni bukan perkara yang perlu kejar sangat pun. Sebab apa? Kan saya dah daftar, saya dah buat ini, dah buat itu. Inisiatif saya dah bagi. Kalau itulah takdir saya, saya terimalah, lambat pun tak apa. Kalau tua, bukankah bila kita tua lagi banyak pahala? Dia cakap gitu pula. Ya, kita pun bersetuju tapi zaman dah berbeza. Cabaran di Mekah tak sama macam Mekah dulu. Dulu setiap pusingan kita boleh cium Hajar Aswad. Benar. Sekarang ni cuba tengok live sekarang yang ada sekarang ni. Manusia begini punya ramai. Bayangkan kita kena hari tawaf dengan orang Afrika semua yang tinggi-tinggi. Jadi kita pula sakit gaut macam-macam. Kalau kena gaut, go out lah jawab. Tak boleh buat apa-apa. Gaut, go out. Dia memang sekali. Zaman sekarang memang memerlukan kudrat, fizikal dan pastinya izin daripada Allah. Benar. Kadang kat sini sihat, sampai sana demam pula lah. Kan? Ada orang sini sakit, pergi sana sihat pula. Semuanya we do the best, let God do the rest lah. Berserah pada Allah. We do the best, let God do the rest. Bukan sahaja boleh berbahasa Arab, bahasa orang putih pun boleh. Kau ada. Jadi itulah dia. Sikit sebanyak daripada Datuk Ustaz Badli Shah. Minta maaf Ustaz. Saya terlupa Datuk tu. Jadi kita, seperti mana yang kita tahu, konklusi pada hari ini tuan-tuan. Kita orang muda, carilah sedaya upaya mungkin cara untuk pergi dengan cepat tanpa menunggu. Cuba sedaya mungkin. InsyaAllah Allah mudahkan.